Buat kerja taat ni kita kena rajin. Tapi kalau kita malah, itu tandanya keberatan dosa yang memberati atas diri kita, supaya kita berat daripada melakukan taat, ibadat, khidmat, khairat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana inilah wajib kita bertaubat. Kerana ni, taubat tadi tu kenapa? Kerana supaya kita tu tidak diikat oleh dosa, tidak ditegah oleh dosa, tidak diberatkan oleh dosa dalam nak amal ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ghazali, wa annal israra 'ala dzunubi, dan sesungguhnya al israra, mengekali, 'ala dzunubi, di atas segala dosa. Kita mengekali di atas dosa. Hari ni buat istiqamah dia, masya-Allah. Istiqamah dia, bukan istiqamah dia panggil dia ni. Tapi orang panggil ayat wak menganjing. Mengekali dia. Mudawamah dia. Iqamah, istiqamah dia 'ala dzunub. Dah di atas dosa-dosa. Dosa-dosa mana? Mimma, daripada barang yusawidul quluba, yang memperhitamkan akan jantung hati dia. Jalah dah. Karena Nabi sendiri kata, innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seseorang hamba, idza akhta'a, bila melakukan dosa, nukitat fi qalbih, dititikkan di dalam jantung hati dia, nuktatun sauda, noktah yang hitam, asap yang hitam, dukhan hakikat dia panggil, asap hakikat, asap maknawi, bukan asap hissi, asap maknawi hak tak nampak dengan mata, masuk dalam perut dia, dalam hati dia, hitam. Tu satu dosa satu titik, dua dosa dua titik, tiga dosa tiga titik. Kalau dia tidak bertaubat, bertitik-titik, akhirnya bila hati telah hitam. Tu bila hati telah hitam, habis tak nampak benda yang hak, benda yang sebenar tu sebenar, benda yang batil tu batil. Tu kalau almarhum Tok Guru hamba, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia selalu sebut, tak sedut bila dosa lain lah, dia kata. Ambil satu dosa hak ramai orang tidak percaya lah ni. Apa? Ini dosa mengucap syahadat dengan tidak benar. Apa tidak benar? Tidak reti makna dua kalimah syahadat. Orang tu semaya. Tiap-tiap kali semaya ni, melainkan subuh dengan Jumaat sajalah kita tasyahud tu sekali. Lain pada tu tasyahud dua kali. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Dalam tiap-tiap tasyahud tu kita mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu, aku sanggup jadi saksi. Asyhadu alla ilaha, akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah, illallah. Tiba-tibanya dia tak kenal Allah. Dia tanya la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. La, tidak ada ilaha Tuhan illa melainkan Allah, Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Faham mana orang tak reti ni, kalau tak mengaji tak reti tu. Makna iltizamiyah, makna mutabaqah, makna tadammun, makna ijmal, makna tafsil. Kalau tak mengaji tak reti. Sebab tu almarhum Tok Guru pernah cerita zaman Tok Peti Kelantan, Mufti Kelantan, Sahibus Samahah, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir. Mahir tu digelar oleh Syekh Azhar sebab dia mahir dalam ilmu usuluddin, usulul fiqh. Pernah orang kampungnya jemput dia untuk ceramah, tajuk ekonomi Islam. Hebat. Bila sampai tempat ceramah, Tok Guru interview orang panggil pihak yang buat program ceramah tersebut. Interview apa? Acu bagi tahu sikit, acu royak sikit apa makna la ilaha illallah. Penganjur tu kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Tok Guru, tu terjemah dia tu. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah, duk ulah tu. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan la ilaha illallah? Berat lagu tu. Tak reti tu. Akhirnya ceramah pada hari tersebut tukar tajuk
La ilaha illallah. Tak jadi ekonomi Islam. Ni cara hok besar-besar. La ilaha illallah tak lepas. Mana? Rukun syarat. Nah, isbat kewujudan Allah, mengisbatkan segala sifat-sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Itu kan rukun ya. Nah, jadi tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan. La ilaha illallah kalau makna mutabaqah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi ay fi zihnil mu'mini au fi nafsil amri illallah. Tidak ada zat yang disembah dengan tepat, betul, kena, sebenar pada zihin orang mukmin. Pada zihin orang mukmin. Tak sah zihin orang kafir. Kenapa? Zihin orang kafir mereka boleh silaukan ada Tuhan selain Allah. Pada zihin orang mukmin tak ada dah Tuhan yang sebenar melainkan selain pada Allah tu tak ada. Nah, hanya Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Illallahu melainkan Allah. Itu dia panggil makna mutabaqah. Dia panggil makna mutabaqah. Tu jangan pula kita kata tak ada Tuhan. Makna tak ada Tuhan, tak ada berhala, tak ada tokong, tak betul tu. Nah, ada ke orang nafi lagu tu? Tak ada Tuhan melainkan Allah mana? Tak ada Tuhan tokong, tak ada Tuhan berhala, tak ada Tuhan. Tokong tak ada. Tokong tak ada. Batu kih no ada dah. Ada. Hak di Kelantan tu hak bangun tak duduk-duduk. Hak duduk tak bangun-bangun. Hak tidur tak duduk-duduk. Nah, ada tak? Ada. Benda ada tak boleh kata tak ada. Nah, benda ada tak boleh kata tak ada. Bohong dia panggil. Lagi pula berhala batu tokong tu Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan sejak daripada awal lagi. Nah, benda bukan Tuhan jangan kita kata Tuhan. Ni ada juga bila Tok Guru sebut syukur ke Tuhan weh. Nah, terima kasihlah ke Tuhan. Nah, marilah kita pakat taat ke Tuhan. Dia kata ustaz, jangan duk sebut Tuhan gitu. Sebut Allah. Tuhan ni banyak. Tuhan ni banyak. Ni nyakit orang lain ni nak tunjuk lebaling dia pada Tok Guru ada. Nah, apa ustaz duk Tuhan. Sebut Allah lah. Nah, Tuhan ni banyak. Tuhan banyak ke? Kalau siapa yang tikat Tuhan banyak kabeh, jangan main-main. Nah, Tuhan ni banyak ke Tuhan? Tak ada Allah. Sebut Allah kena ke Tuhan tu lah. Sebut Tuhan kena ke Allah tu lah. Tak ada hal lain dah. Lagu tu lah. Pahok batu kih orang mau panggil Tuhan. Siapa panggil? Orang Hindu. Apa nak jadi supaya Hindu juga? Apa mu orang kenal Tuhan tiba-tiba nak jadi orang supaya tak kenal Tuhan? Nah, demo tu panggil. Demo tu nak turut demo tu kah? Apa nak turut orang tak mengaji agama apa kita? Nah, orang mengajar agama kita gila awal. Apa? Kih turut orang tak bukan agama Islam pula tu. Duk panggil Tuhan, dia pun panggil juga Tuhan. Yang tu Tuhan banyak ustaz. Bukan so. Jangan duk panggil Tuhan lah, panggil Allah. Kalau kita sebut Tuhan pun kena ke Allah tu, sebut Allah pun kena Tuhan tu. Sebab di kita tak ada Tuhan lain dah sebenar melainkan Allah. Hak dia mau duk kata Tuhan tu bukan Tuhan. Tuhan plesu. Tuhan plesu Tuhan kah? Tuhan plesu Tuhan kah? Duit plesu duit ah? Nak mau pergi Tesco nak bawa duit plesu. Nak bayar. Cash kata duit plesu ni. Duit plesu pun duit dah ya. Nah, duit plesu tak boleh guna. Duit juga ambil Nah, entah apa cashier situ. Nah, duit plesu bukan duit. Tuhan plesu bukan Tuhan. Apa kita nak jadi supaya orang tak kenal Tuhannya? Duk marah orang sebut Tuhan. Tuhan tu Allah dah. Allah tu kenal ke Tuhan tu. So tak ada Allah. Ada pohon dia mau duk panggil berhala tokong tu Tuhan. Tu bukan Tuhan. Tu makhluk Tuhan. Pas dia mau panggil tu tak kenal Tuhan tu. Kalau dia mau sembah tu tak kenal ke Tuhan sebenar. Bukan ma'budu bihaq. Nah, tu lagu tu nah. Jadi sebab tu kita nafi tu Tuhan yang sebenar. La ilaha, tak ada Tuhan mana? Tuhan sebenar. Allah masuk etik. Masuk etik kata. Kafir pula dia kata. Dah, Allah tak termasuk. Nah. Kita kata tak ada Tuhan, yang ni Tuhan yang sebenar. Allah pun Tuhan sebenar. Masuk juga dalam kata tak ada Tuhan tu. Dah, tak masuk. Dalil yang mana? Illallah. Itu dalil kata kita tak nafi. Allah satu-satunya Tuhan ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar, yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan kena. Dia tak ada lolok. Itu.
Kenapa begitu? Sebab dia satu-satunya zat yang tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas tupu ke dia belaka. Tubik keluar pula orang panggil makna iltizamiyah. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain, mana tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia, dan selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia belaka, melainkan Allah satu-satunya zat yang tak berajak gapo-gapo moga lain tak boleh lepas dengan dia. Apa lagu tu? Keluar aqaidul iman hak kita mengaji dari sifat 20. Mesti dia ada, tentu tidak dia tak ada. Kalau tidak, dia mesti berhajat kepada yang mengada. Mesti ada yang mengadakan dia. Kalau dia tu mungkinul wujud. Tu tubik sifat 20 kita duk mengaji. Bila kita reti lagu tu, barulah kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Makna tadammunnya Allah jualah Tuhan. Bahasa KL, bahasa Selangor, Allah sahajalah Tuhan. Kalau Kelantan, Allah Tuhan. Gitu. Maka ketika mengatik tu, makna ijmal lah kita hadir dalam hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalam perut kitanya? Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Masa kita duk mengucap duk asyhadu alla ilah, aku sanggup jadi saksi Musa Tuhan. Itu. Sebab apa kita boleh kata Musa Tuhan? Sebab kita kenal apa makna ketuhanan dan hukum-hukum sifat ketuhanan. Apa makna hukum ketuhanan dan hukum-hukum sifat ketuhanan. Barulah benar-benar mengucap syahadat kita tu Tuhan kata sadaqta, mu benar.